Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah pada kali ini dapat sama-sama kita menikmati kehidupan atas muka bumi ini, diberikan kesihatan, diberikan nikmat Islam dan iman. Moga-moga dengan itu memberi kesenangan, kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, pada kali ini kita sama-sama tadabbur ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sekiranya dalam kalangan kita ni ada nasrah Al-Quran bersama dengan kita, mari sama-sama kita buka Suratul Baqarah ayat 30. Suratul Baqarah ayat 30, iaitu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang khalifah, penciptaan khalifah, pemimpin yang diamanahkan untuk mentadbir bumi ini, iaitu penciptaan Adam AS. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat. Kisah ini diceritakan ya kepada tontonan kepada kita semua, insya-Allah. Allah berfirman, inni ja'ilu fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Belum cipta lagi, tapi akan cipta. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Qalu, telah berkata mereka, malaikat bila dengar perkara sedemikian, mereka berkata, ataj'alu, mengapa engkau cipta satu makhluk khalifah di bumi itu, orang yang melakukan kerosakan, man yufsidu fiha, ya, cipta satu makhluk yang makhluk itu melakukan kerosakan, wa yasfikud dima, dua, menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, walhal nahnu, kami para malaikat, nusabbihu bihamdik, kami bertasbih kepadamu, wa nuqaddisu lak, kami mensucikanmu. Allah berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Suratul Baqarah ayat 30. Baik, dalam ayat ini yang pertamanya ialah menceritakan tentang dialog. Dalam ayat ini pertamanya berlaku dialog di antara Khaliq, pencipta, dengan makhluk, dengan para malaikat, ya. Dan pada ketika itu, makhluk yang ada ialah malaikat, iblis, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan ciptaan baharunya, dan setelah daripada kisah inilah berlaku perjanjian ataupun berlaku satu peristiwa yang utama yang menjadi
apa yang berlaku pada hari ini, pada ketika ini, iaitu Allah cipta satu peristiwa setelah diciptakan Adam AS, diarahkan supaya semua para malaikat tunduk patuh. Tetapi yang enggan, yang engkar kepada perintah Allah ialah iblis, dan kerana itulah berlaku permusuhan daripada tiga kumpulan ini, berlaku dialog inilah, maka berlaku persengketaan antara manusia, iblis, dan tugas yang patuh kepada perintah Allah ialah para malaikat. Baik, ayat ini, dialog ini, wa idh qala rabbuka lil malaikah, ketika Allah berfirman kepada malaikat, aku nak jadikan makhluk baru, iaitu khalifah di atas muka bumi ini. Para malaikat, yang kita faham selama hari ini, para malaikat kritik perintah Allah. Walhal bukan bermakna ayat ini menceritakan kritikan yang dilakukan oleh para malaikat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan bincangkan. Jadi dalam ayat ini, isi yang keduanya ialah dalam dialog tadi, Allah maklumkan kepada para malaikat apa yang ciptaan baru di atas muka bumi ini. Bukan minta komen daripada para malaikat, dan para malaikat yang sangat patuh kepada perintah Allah, yang mana kalau kita lihat ayat ini, adakah engkau menjadikan khalifah itu orang yang melakukan kerosakan padanya dan menumpahkan darah, sedangkan kami sentiasa bertasbih kepada-Mu dan memujimu serta mensucikanmu. Komentar yang dikeluarkan oleh para malaikat ini bukan menunjukkan dia kritik, seolah-olah para malaikat komplain kepada Allah, kenapa cipta makhluk yang sentiasa melakukan kerosakan? Mana malaikat tahu? Allah menyatakan, aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Yang sebenarnya ataupun yang patut kita fahami daripada ayat ini bukan komentar kritikan para malaikat kepada Allah, tetapi seolah-olah percakapan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wahai Tuhanku, adakah engkau telah memutuskan untuk menjadikan suatu makhluk di atas muka bumi yang menumpahkan darah dan yang melakukan kerosakan? Sekiranya engkau sudah menentukan yang demikian, ya Allah, maka itulah yang ketentuan yang berhikmah. Tetapi adakah ini yang sememangnya ditakdirkan akan berlaku? Sepatutnya bila kita melihat kepada ayat itu, itulah yang cuba disampaikan oleh para malaikat yang Allah ceritakan kepada kita. Bukan malaikat komen kepada Allah, tapi malaikat akur kepada perintah Allah. Para malaikat menyatakan bahawa sekiranya engkau telah menentukan demikian, sudah tentu ada hikmah yang terbaik daripada-Mu, ya Allah. Adakah ini yang telah ditakdirkan? Maka Allah menjawab, Inni a'lam, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui. Maksudnya perbincangan kita pada pagi ini, kita nak murnikan pemikiran yang ada dalam kalangan kita bahawa para malaikat ini adalah satu makhluk yang Allah cipta. Dia mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam arahan yang telah diwahyukan kepada para malaikat. Yang lawannya kebanyakannya ialah dalam kalangan selain daripada para malaikat. Contohnya, pada ketika peristiwa itu Allah sudah pun mencipta jin terlebih awal daripada penciptaan manusia. Allah berfirman, mana bukti dalil yang menceritakan tentang Allah dah cipta jin, golongan jin. Maknanya bila Allah cipta manusia, para golongan jin telah pun wujud pada ketika itu. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 27. Dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum.
kalimah min qabl. Apa makna min qabl? Sebelum. Maksudnya wal jann, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam alaihi salam. Sebelum Allah khalaqahu min qabl. Kami cipta, khalaqna, kami cipta hu, Adam itu, Nabi Adam. Kami cipta dia min qabl. Kami cipta jin itu. Maafkan ya. Wal janna khalaqnahu min qabl. Kami ciptakan jin itu min qabl, sebelum Adam, min naris samum. Diciptakan itu daripada api yang sangat panas. Ya. Jadi bermakna penciptaan Adam AS telah pun wujud pada ketika itu golongan jin. Ya. Sebab itulah kalau dilihat daripada teks ayat Al-Quran yang kita baca tadi, Suratul Baqarah ayat 30 tadi, ya, malaikat kenapa cipta satu makhluk yang selalu melakukan pergaduhan, selalu berperang, wazasfikud dima? Kenapa? Kerana para malaikat telah melihat spesies, ya, menyaksikan spesies yang ada sebelum itu ialah jin. Dan bila Allah Subhanahu Wa Taala mencipta Adam alaihissalam, dia punya komponen-komponen yang persis sama dengan penciptaan, ya, manusia itu hampir serupa dengan golongan jin pada ketika itu. Jadi tuan-tuan, puan-puan muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, isi yang kita nak bincang pada ketika ini ialah bukan Allah minta komen daripada ayat itu, tetapi Allah nyatakan dan para malaikat akur. Ya, tidaklah seperti mana yang kita fahami bahawa malaikat tu komen, bagian kritikan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, puan-puan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, dalam ayat ini, ya, bagaimana malaikat tahu, malaikat mengetahui bahawa manusia ini memang spesies yang suka bergaduh, ya, suka melakukan pertumpahan darah seperti mana yang dinyatakan wa yasfikud dima, ya, menumpahkan darah, suka bergaduh. Betul ke manusia suka bergaduh, tuan-tuan? Ada benarnya. Dan seperti mana yang dinyatakan oleh para malaikat, kerana sudah tentu Allah Subhanahu Wa Taala mencipta segalanya dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jumhur ulama menceritakan penciptaan jin telah mendahului manusia, ya, berdasarkan kepada ayat tadi. Dan malaikat, ya, dia punya adunan penciptaan Adam itu persis seperti jin, seperti mana yang dinilai oleh para malaikat pada ketika itu. Jadi tuan-tuan dan puan, kita lihat khalifah yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, unsurnya daripada dua perkara. Yang pertama haysiyah ataupun secara fizikal, ya, ataupun madiyah, maknanya boleh dipegang. Dan yang kedua, manusia ini dicipta daripada ruhiyah, benda yang menjadi unsur dalaman latifah yang di dalam. Jadi tak lain lagi manusia ini dua perkara. Pertamanya secara fizikal, ya, jasmaniyah dengan rohaniyah, ya, benda yang tak boleh disentuh. Jadi dua perkara ini Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, ya, sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, bagaimana mulanya dicipta daripada tanah. Ya, macam mana mula-mula Allah Subhanahu Wa Taala mencari, ya, diciptakan ciptaan daripada tanah liat itu, ya. Allah Subhanahu Wa Taala cerita peringkat bagaimana ada 6 peringkat Allah ciptakan manusia. Pertamanya peringkat turab, iaitu tanah. Kemudian yang keduanya peringkat tin, iaitu tanah liat, 2. Yang ketiga peringkat hama'in masnun, lumpur yang hitam, 3. Dan yang keempatnya peringkat salsal, iaitu tanah liat yang kering, dah dibentuk menjadi kering, jadi macam
patung yang lompong di dalamnya. Ya, yang kelimanya peringkat pembentukan jasad, barulah diisikan ya, makhluk itu. Dan yang keenamnya barulah ditiupkan roh daripada ya, kepada manusia itu. Jadi itu ada 6 peringkat. Bagaimana Allah sebut ya, kalau disebut contohnya pada peringkat turab, tanah, kalimah turab, tanah itu disebut, Allah sebut ya dalam surah Ali Imran, inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab ya thumma qala lahu kun fayakun. Ini dia menceritakan Allah peringkat pertama daripada tanah. Ya, kalimah tanah itu disebut bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh malaikat Jibril pergi ke bumi, ambil segenggam tanah pada awal penciptaannya. Dan kemudian yang keduanya, tanah itu ya menjadi tanah liat yang diadun menjadi tanah liat. Kemudian seterusnya daripada tanah itu berpindah kepada peringkat yang ketiga menjadi tanah lumpur yang telah diadunkan, kemudian dibentukkan menjadi ya, lumpur yang kering, iaitu salsal ya. Dan yang kelimanya barulah dibentukkan jasad dengan sesempurnanya, kemudian barulah ditiupkan roh ya, untuk menjadikan manusia dengan sempurna. Dan Allah Subhanahu Wa Taala apabila mencipta Adam alaihi salam yang daripada turab, daripada tanah, manusia generasi selepas itu juga diciptakan daripada 6 tahap juga, kecuali Hawa tak melalui proses penciptaan daripada ya manusia macam biasa. Dan yang keduanya Nabi Isa alaihi salam. Jadi selain daripada 2 makhluk, 3 makhluk ini, Adam AS daripada tanah, kemudian Hawa diciptakan lain daripada manusia biasa, Nabi Isa AS tidak dicipta daripada macam biasa, tetapi pada makhluk yang selain daripada 3 ini, mereka itu dicipta oleh Allah Ta'ala dengan 6 proses kejadian, yang mana Allah sebut dalam Al-Quranul Karim bagaimana ya diciptakan daripada manusia ini nutfah, daripada nutfah ya zigot. Yang keduanya berpindah kepada alaqah ya, berpindah kepada alaqah, kemudian mudghah, kemudian izam, yang kelima lahm, bau daging, dan yang keenam peniupan roh disampaikan. Jadi sama juga Nabi Adam AS ada 6 proses penciptaannya. Kemudian manusia biasa pun 6 penciptaannya ya. Sebab itu tuan-tuan, dalam makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan ya, ada 4 ya yang disebutkan. Yang pertamanya manusia yang ada bapa, ada mak. Siapa dia? Iaitu manusia seluruhnya, maknanya selain daripada 3 makhluk tadi. Yang keduanya yang tak ada bapa, yang tak ada mak, Adam AS. Kemudian yang ada bapa saja, tak ada mak, iaitu Hawa. Dan yang kelimanya apa? Yang kelimanya Nabi Isa AS yang ada ibu tapi tak ada bapa. Jadi itu makhluk Allah cipta, 4 perkara itu ada belaka. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa penciptaan, dalam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu, apa yang Allah mahukan ada belaka ya. Jangan kita nak cuba melawan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan puan, muslim-muslimah yang dirahmati Allah, ayat ini menceritakan bagaimana ciptaan Allah itu sangat sempurna, tidak ada tolak bandingnya, tak mampu kita nak lakukan apa, tambahkan. Jadi bila kita baca Al-Quran yang dinyatakan tadi surah Al-Baqarah ayat 30, tambahkan keimanan kita kepadanya, ya, lahirkan ya dengan amalan kita, pertambahkan kebaikan kita, jaga akhlak kita ya. Jangan kita sibuk dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya yang kita fikirkan. Ya, sebagai contohnya tuan-tuan, ya, dalam Al-Quran itu, kalau orang yang pakar sejarah bila tengok ya Al-Quran itu, dia baca ya tentang Al-Quran ni, kalau nak cerita tentang sejarah, dia kaji tentang sejarah manusia, sejarah Nabi Nuh sebagai contohnya.
cerita pasal Ashabul Kahfi, siapa dia, di mana tempatnya. Bukan itu yang Allah Ta'ala nak sampaikan, tetapi apa yang Allah nak sampaikan ialah keimanan kepada Allah itu berdasarkan kepada agama yang fitrah. Ya, Allah cerita Nabi Nuh AS dalam Al-Quran. Ya, kita ada yang sibuk benda-benda yang tak perlu. Berapa besar kapal itu, berapa orang duduk dalam itu. Ya, kayu tu kayu apa, sampai pada hari ni ada orang pakai kayu sakti, kayu kokak apa semua. Ya, pergi Mekah nak cari kayu itu je pula. Jadi perkara-perkara itu yang tidak sepatutnya dicipta oleh manusia, yang tidak difikirkan oleh manusia, tak payah nak fikirkan bagaimana Allah ciptakan perkara itu. Allah ceritakan kisah-kisah tersebut menjadi pemangkin, memberi motivasi kepada Nabi dan kepada umat sekalian. Kita akan berdepan dengan kumpulan begitu. Jangan kita bila membaca ayat Al-Quran Karim itu hanya Fir'aun itu, Abu Jahal ke, apa ke, Namrud ke yang ada dalam Al-Quran tu, semua ada pada zaman itu. Ya, Allah sebutkan kisah tersebut. Ada juga pada tahun sekian-sekian, pada setiap zaman akan ada Fir'aunnya, akan ada Namrudnya, ada Abu Jahalnya. Dalam zaman ini juga, pada setiap zaman ada golongan yang seperti mana muslimin pada zaman dahulu. Adanya sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Sayyidina Ali dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, kita ambillah iktibar daripada ayat suci Al-Quranul Karim. Al-Quran ini turun memberi petunjuk kepada kita. Ia menurunkan, menceritakan tentang akidah, pegangan kehidupan kita dalaman, dan minta supaya kita amalkan, ya, dalam kehidupan kita amalan yang terbaik, ya, zahirkan dengan tarbiyah, dakwah dan sebagainya dalam kehidupan kita. Jadi sekadar itu, ya, untuk perbincangan kita pada kali ini, ya, rumusan daripada apa yang kita bincangkan pada hari ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala memaklumkan ciptaan terbarunya kepada para malaikat, bukan untuk dikomen ataupun dikritik, tapi bahawa malaikat itu akur kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ya, perkara sedemikian perlulah kita hayati dan kita yakini bahawa kekuasaan Allah berada di sekeliling kita. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.